Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi pada petang ini, yang mana semalam kita tidak dapat bersiarang kerana semalam ada sedikit urusan yang terpaksa saya selesaikan. Dan pada petang ini alhamdulillah berkesempatan untuk buat live pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, yang kita akan sambung pada muka surat 10 pada petang ini. Minta kepada yang melihat siaran langsung live pada petang ini, minta share sebanyak mungkin supaya biar ramai lagi yang mengikuti pengajian kita pada petang ini. Selamat datang kepada Maznah Ismail. Terima kasih kerana mengikuti live pengajian pada petang ini, yang mana pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, kita sudah masuk kepada siri yang ke-6, dok silap saya. Kalau salah tolong perbetulkan. Dan kepada yang setia mengikuti pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan anda istiqamah sehingga kita khatamkan kitab yang kita sedang belajar ini. Dan sebelum tu nak tanya, siapakah yang baru beli kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas? Siapa yang baru beli? Minta komen. Siapa yang baru beli, minta komen pada ruangan. Siapa yang baru beli kitab ini, minta komen pada ruangan. Kerjasama anda amat saya hargai. Selamat datang kepada Kak Ayah kita daripada Ketereh, Kelantan. Selamat datang, terima kasih Kak Ayah. Dan begitu juga kepada Zarina Yahya. Selamat datang, terima kasih. Mungkin pertama kali mengikuti pengajian bersama dengan saya agaknya. Kepada Zarina Yahya, minta komen. Adakah anda kali pertama ikuti ataupun pernah ikuti pengajian sebelum ini? Minta komen. Minta komen Zarina Yahya. Adakah kali pertama ikuti ataupun pernah ikuti sebelum ini? Dan begitu juga kepada Umi Suraya. Selamat datang. Terima kasih ikuti live pengajian bersama dengan saya. Kepada Zarina Yahya dan begitu juga Umi Suraya. Adakah anda kali pertama ikuti pengajian bersama dengan saya? Umi Suraya first time ikuti. Kepada Umi Suraya, saya pesan, kalau anda tidak faham apa yang saya bincangkan pada petang ini, saya nasihat jangan putus asa. Jangan putus asa.
Apa yang anda perlu buat ialah anda tulis dan hafal apa yang saya berikan kepada anda, kemudian tulis kembali pada ruangan komen. Zarina Yahya kali pertama, Arif Irhan kali pertama. Banyak hari ni orang yang kali pertama ikuti live bersama dengan saya. Ini satu benda yang baik, muslimin muslimat. Kepada yang baru ikuti live pada petang ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih kepada mereka yang baru sertai pengajian bersama dengan saya. Ingat, apa yang anda kena buat ialah tulis, hafal, kemudian tulis kembali pada ruangan komen. Terima kasih kepada Ainul Mursyidah kerana masih lagi setia mengikuti live bersama dengan saya pada petang ini. Selamat datang kepada Hajah Zaleha Umar dengan katanya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kepada Hajah Zaleha, sila komen, adakah anda kali pertama ikuti atau pernah ikuti sebelum ini? Minta komen. Kepada Syarina Jahari, selamat datang dan terima kasih ikuti pengajian bersama dengan saya. Begitu juga kepada Sayyid Ikhwan Al-Idrus. Terima kasih kerana ikuti live pada petang ini. Pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas, yang mana saya rasa banyak orang alim di dalam live ini yang sedang melihat. Minta tolong tunjuk ajar kepada saya sekiranya ada tersilap percakapan, tersilap perbicaraan, mohon ditegur. Kepada Arif Irhan, terima kasih kepada Arif Irhan kerana anda sokong pengajian saya. Saya ucap terima kasih kerana anda bertuah pada petang ini, kerana anda di kalangan orang yang terpilih sebenarnya untuk belajar kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Baik, tolong doakan kepada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada saya kesihatan yang baik. 2-3 hari ni kesihatan saya tak berapa baik. Rasa badan rasa letih sikit, rasa sakit tekak sikit. Minta doakan kepada saya agar Allah kurniakan kepada saya kesihatan dan semangat untuk buat live, untuk berkongsi ilmu kepada anda semua tanpa penat, tanpa jemu. Doakan kepada saya. Baik. Minta kepada yang ikuti pada petang ini, minta kerjasama anda untuk sama-sama belajar bersama dengan saya, dengan tulis nota, anda hafal dan tulis kembali pada ruangan komen. Moga-moga ramai yang dapat ambil manfaat bersama dengan kita pada petang ini. InsyaAllah. Kepada Umi Suraya, terima kasih dengan doa anda. Terima kasih dengan kata-kata anda. Mudah-mudahan bertambah semangat saya untuk berkongsi ilmu kepada anda pada petang ini. Kepada Ani Lee, selamat datang kepada Ani Lee. Terima kasih kerana mengikuti pengajian bersama dengan saya pada petang ini. Terima kasih. Tanpa anda, siaran kita pada petang ini tidak dapat dijayakan.
Syabas diucapkan kepada anda semua yang sokong pengajian saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada anda. Allah Ta'ala kurniakan kepada anda kefahaman agama yang baik. Lebih-lebih lagi di dalam ilmu tauhid yang kita nak belajar sekarang ini. Baik, adakah anda sudah sedia? Adakah anda sudah sedia? Adakah anda sudah sedia? Kalau anda sudah sedia, type di ruangan komen, saya sudah sedia. Type di ruangan komen, saya sudah sedia. Kalau anda sudah sedia, baru kita mulakan pengajian kita pada petang ini. Baik, Umi Suraya katanya sudah siap sedia. Bagus. Semangat itu yang kita mahukan. Semangat itu yang kita mahukan. Ayuh, lawan rasa mengatuk kita, lawan rasa malas kita untuk dapat sebanyak mungkin ilmu kita pada petang ini, lebih lagi berkaitan dengan ilmu sifat 20. Baik, belum ada yang komen lagi. Siapa yang baru beli buku ini, siapa yang baru beli kitab ini, sila komen pada ruangan. Siapa yang baru beli buku ini, sila komen pada ruangan. Terima kasih kepada Ainun Mursyidah. Terima kasih. Doakan kepada saya sentiasa. Mudah-mudahan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada saya istiqamah dalam menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan doakan kepada saya, insya-Allah. Siapa yang baru dapatkan buku ini, sila komen. Siapa yang baru beli buku ini, minta komen. Nak tengok adakah ramai yang sudah beli ataupun masih kurang dapatkan buku ini. Saya harap ramai yang dapat buku ni. Saya harap ramai yang dapat buku ni, yang sudah beli buku ni. Mudah-mudahan jika ada buku ni, mudah lagi untuk kita belajar ilmu sifat 20. Kalau tak ada ni, dipayah sikit muslimin-muslimat. Supaya sikitnya nak senang ada buku. Dah ada mahana 30 hiyah. Kata orang Terengganu kata RM30 sahaja. Kepada Syarina Jahari, dah 2 minggu beli. Allah, 2 minggu beli dah. Kelas dah start lagi beli dah buku. Ni bagus hak ni kita nak ni. Kepada Umi Suraya katanya belum dapat. Nak dapat mudah saja. Beli di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda, atau boleh beli secara online. Nah, buku ni. Saya tunjuk buku ni. Ni buku ni. Yang disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Buku ni. Sifat 20, suatu pengenalan asas. Ni. Boleh screenshot gambar dan boleh cari di kedai-kedai. Murah sahaja. RM30. Kak Ayah Maziah di Kelantan banyak. Kak Ayah di Kelantan banyak kitab ni. Sifat 20, suatu pengenalan asas. Ada kepada Ana Sofia. Ada. Buku ni ada di kedai buku berhampiran dengan anda. Buku ini sangat laris. Siapa yang dahulu dia dapat. Kepada Ainul Mursyidah, alhamdulillah, kalau sudah ada kitab ni, lebih mudah untuk kita belajar. Kepada Tino Rahayu, dikatanya belum dapat lagi. InsyaAllah usahakan dapat. Kerana saya buat live pengajian kita ini hampir setiap hari. Rugi kalau tak ada.
kepada Fauziah. Kalau anda kali pertama ikuti live pada petang ini, tidak mengapa, anda cuba belajar daripada sahabat-sahabat kita yang lain dengan tulis nota dan anda hafal, kemudian tulis balik pada ruangan komen. Baik, kita sambung pada petang ini muka surat 10. Kita ulang balik, iaitu pelajaran kita mengenai mabadi yang ke-8. Kepada Mahidi Kenan, waalaikumsalam. Terima kasih. Share lagi guys, share lagi. Biar ramai yang ikuti pengajian kita pada petang ini. Baik, kita mulakan pelajaran kita pada petang ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Kita sambung pengajian kita pada muka surat 10, iaitu pada mabadi yang ke-8, hukum mempelajari ilmu tauhid. Selamat datang kepada Alia Hashim. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya. Terima kasih kerana masih lagi setia mengikuti pengajian bersama dengan saya. Baik, tajuk kita pada petang ini mabadi yang ke-8, hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Siap sedia tulis kembali di ruangan komen. Siap sedia tulis kembali di ruangan komen supaya yang lain dapat ambil manfaat bersama dengan kita yang belajar pada petang ini. Baik, tulis tajuk hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Baik, kita baca dulu dalam kitab, kemudian baru saya bagi nota. Baik, saya baca dulu dalam kitab, kemudian baru saya bagi nota. Baik, katanya wajib fardu ain ke atas setiap mukallaf, lelaki dan perempuan, mempelajari ilmu tauhid dengan dalil ijmali, mempelajarinya dengan dalil tafsili, dengan perincian-perincian yang mendalam, hukumnya fardu kifayah. Baik, siap sedia dengan nota. Baik, tulis nota. Belajar ilmu tauhid itu terkadang wajib ain, terkadang wajib kifayah. Itu nota yang pertama. Saya ulang balik. Hukum belajar ilmu tauhid terkadang wajib ain, terkadang wajib kifayah. Ini nota yang pertama. Pastikan anda tulis dalam buku anda, kemudian anda hafal, kemudian tulis dalam ruangan komen. InsyaAllah pahala yang banyak yang anda dapat dengan berkongsi ilmu kepada rakan-rakan kita yang lain. Ya, ingat balik, hukum belajar ilmu tauhid terkadang wajib ain, terkadang wajib kifayah. Itu nota kita yang pertama. Hukum mempelajari ilmu tauhid terkadang wajib ain, terkadang wajib kifayah. Pastikan anda dapat nota ni. Jangan ketinggalan, jangan terlepas nota ni, penting. Daripada Nur Sahaniza, belajar ilmu tauhid itu terkadang wajib ain, terkadang wajib kifayah. Baik, itu poin pertama.
Nusahariza, itu poin pertama. Nanti saya akan huraikan. Wan Rafidah, terkadang wajib ain, terkadang wajib kifayah. Ya, pastikan tepat nota anda seperti apa yang saya sebutkan. Jangan lari daripada apa yang saya sebutkan. Pastikan anda tulis seperti apa yang saya sebutkan. Hukum mempelajari ilmu tauhid ini terkadangnya fardu ain, terkadangnya wajib kifayah. Baik, kita pergi dia pertama, belajar ilmu tauhid yang fardu ain. Belajar ilmu tauhid yang fardu ain. Tulis. Belajar ilmu tauhid yang fardu ain ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat harus beserta dengan dalil ijmali. Selamat datang kepada Zalmi Othman. Terima kasih kerana ikuti live pengajian bersama dengan saya. Kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas yang disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Baik, kita ulang balik. Belajar ilmu tauhid yang fardu ain ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat harus beserta dengan dalil ijmali. Ni kena tulis molek. Wajib fardu ain belajar ilmu tauhid ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat harus beserta dengan dalil ijmali. Itu kena tulis molek muslimin muslimat. Tulis molek. Nak jangan tinggal satu pun. Biar faham molek. Dengan kita belajar gini, belajar macam ni secara bernota, biar lambat asalkan kita faham, biar lambat asalkan jelas kefahaman kita berkenaan dengan ilmu tauhid. Kalau kita laju sangat, kita belajar secara laju, siapa pekat tidak dang nota, itu tak guna juga. Laju sangat, siapa pekat tak dang nota, tambah gitu. Kalau dengan saya lebih kepada nota, catatan untuk anda. Baik, mempelajari ilmu tauhid fardu ain, tahu sifat wajib, mustahil dan sifat harus beserta dengan dalil ijmali. Yes, Alia Hashim, tepat. Nusahariza, belajar ilmu tauhid yang fardu ain ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat harus beserta dengan dalil ijmali. Ya, tepat. Tepat. Wan Rafidah. Ya, nota tepat. Nota tepat. Itu yang pertama, belajar ilmu tauhid yang fardu ain. Zalmi Othman, tauhid fardu ain, tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat harus beserta dengan dalil ijmali. Ya, betul. Baik, saya nak jelas sikit apa itu dalil ijmali. Dalil ijmali ni dalil yang ringkas, dalil yang mudah. Itu ya. Dalil ijmali ni dalil yang ringkas, dalil yang mudah. Tulis apa maksud dalil ijmali. Dalil yang ringkas, dalil yang mudah, tidak panjang huraiannya. Itu maksud dalil ijmali. Dalil ijmali ialah dalil yang mudah. Dalil yang mudah, dalil yang ringkas dan tidak panjang huraiannya, tidak panjang penjelasannya.
Tu dalil ijmali. Ainul Mursyidah, belajar ilmu tauhid yang fardu ain, ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat haruf beserta dengan dalil ijmali. Ya, Ainul Mursyidah seperti apa yang saya janjikan kepada anda. Saya ulang balik apa yang anda tidak jelas pada hari Khamis. Saya ulang balik untuk anda dan yang lain supaya jelas kefahaman kita, supaya terang kefahaman kita berkenaan dengan ilmu tauhid. Kata Zalmi Othman, dalil ijmal bermaksud dalil yang ringkas, dalil yang mudah dan tidak panjang ulasannya. Ya, betul. Adia Hashim katanya dalil ijmali ini adalah dalil yang mudah, ringkas dan tidak panjang huraiannya. Ya, betul. Warafidah, maksud dalil ijmali dalil yang ringkas dan mudah, tidak panjang huraiannya. Ya, betul, tepat. Nusahaliza, dalil ijmali ialah dalil yang ringkas, yang mudah, tidak panjang huraiannya, tidak panjang penjelasannya. Ini paling tepat, paling perfect nota. Nusahaliza. Umi Suraya, dalil ijmali ialah dalil yang ringkas, dalil yang mudah dan tidak panjang penjelasannya. Ya, tepat. Itu yang pertama. Jangan lupa. Ingat muslimin muslimat. Penyakit ilmu ialah lupa. Kata pujangga Arab, afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu ini ialah lupa. Memang kita manusia ni asal sifat kita ni pelupa. Ilmu penyakitnya ialah lupa. Bagaimana kita nak bagi kuat ingatan kita? Ni saya nak ajar pada petang ni. Saya nak ajar kepada petang ni bagaimana nak memiliki daya ingatan yang kuat. Saya nak beri ijazah kepada anda amalan ini seperti apa yang saya ambil daripada guru saya, Ustaz Muhammad bin Hadijul. Jika anda inginkan, type ruangan komen saya inginkan. Saya nak kongsi amalan bagaimana untuk memiliki daya ingatan yang kuat. Anda mahukan? Jika anda mahukan, type ruangan komen saya inginkan, saya mahukan. Saya akan kongsi kepada anda. Saya akan kongsikan kepada anda insya-Allah. Kalau anda inginkan, saya akan kongsikan kepada anda. Jika anda tidak mahu, tidak mengapa. Jika anda mahu, saya ingin kongsikan kepada anda. Biar sebar ilmu ini kepada masyarakat. Baik. Tengok saya buat. Tengok saya buat. Tengok saya buat. Perhatikan tangan saya, tangan kanan saya. Perhatikan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Tengok lagi sekali, perhatikan di mana tangan saya letak. Perhatikan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ketika kalimah fala, tangan letak pada umbung kepala. Tengok lagi sekali. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Baik. Minta komen. Adakah anda nampak? Adakah anda faham? Jika anda nampak, anda faham, type ruangan komen saya nampak dan faham. Baik. Minta komen. Adakah anda nampak dan faham?
Jika anda nampak dan faham bagaimana caranya, taik ranga komen, saya nampak dan faham. Penting ni, saya akan ajar bilakah nak amal benda ni. Ingat, Suratul A'la ayat 5, tak silap. Suratul A'la ayat 5. Suratul A'la ayat 5. Ayat apa? Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Tengok lagi sekali. Last saya buat. Tengok lagi sekali. Ingat surah Al-A'la ayat 5. Tengok lagi sekali biar jelas, biar nampak, biar faham melek. Tengok. Sanuqri'uka fala sini atas umbung-umbung. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Amalkan selepas daripada sembahyang. Amal bila? Lepas daripada sembahyang. Baik, faham tak? Jelas tak? Kalau anda jelas, komen jelas. Amal bila? Lepas daripada sembahyang. Jadi saya ijazahkan amalan ini seperti apa yang saya ambil daripada guru saya Ustaz Muhadir bin Hadijul kepada yang melihat live pada petang ini. Anda komen, saya terima. Anda komen, saya terima. Baik, saya terima. Dan anda boleh amalkan amalan ini seperti apa yang saya ajarkan kepada anda yang melihat live pada petang ini. Sabit rugi kalau anda tidak ikuti live bersama dengan saya. Rugi sebab saya akan kongsi bagaimana amalan-amalan yang tertentu untuk rohani kita, untuk daya ingatan kita. Mudah-mudahan kita belajar cepat faham, kita belajar ingat kuat, lambat lupa. Baik. Lagi satu yang saya ingin kongsikan. Ini sesuai untuk anak anda, sesuai untuk kita yang belajar. Satu amalan yang kita boleh buat juga dengan ikhtiarnya air. Perhatikan apa yang saya nak buat. Amalan ini saya akan ceritanya, ada kisahnya. Barakah orang yang mengamalkan amalan ini, yang mana insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal yang cerdik. Akal yang cerdik. Ni amalan yang kedua. Amalan untuk memiliki akal yang cerdik. Baik. Ini amalan yang kedua, muslimin muslimat. Pahati. Amalan untuk mendapat akal yang cerdik. Baik. Hak ni saya minta anda tulis dia dengan komen. Yang pertama, air mineral. Air mineral ataupun air tapis. Jangan guna air masak. Air masak tak embuh. Nak air mineral atau air tapis. Yang kedua, baca basmalah sebanyak 19 kali. Taik dengan komen benda ni. Jangan ada yang terlepas benda ni. Yang pertama, air mineral atau air tapis. Yang kedua, baca basmalah 19 kali. Yang ketiga dibaca pada bulatan botol air. 3. Nanti saya buat
Nanti saya buat contoh bagaimana. Yang pertama air mineral. Yang kedua baca basmalah 19 kali. Yang ketiga dibaca pada penutup botol. Baik, tulis molek. Jika anda sudah tulis, saya akan buat bagaimana caranya. Baik, Pahati molek. Saya akan buat hanya sekali sahaja. Saya akan buat sekali sahaja. Jika anda terlepah. Tengok. Pastikan ini air mineral. Baik, kemudian mulut kita biar betul-betul pada bulatan botol. Begini caranya. Baca ke mana? Tengok, baca biar jelas suara. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas sudah baca sekali, tiup dalam air. Kemudian baca pula kali kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup dalam air. Begitulah seterusnya sehingga 19 kali. Tiup pun 19 kali. Jelas tak? Siapa yang nampak boleh komen. Jelas dan nampak bagaimana nak buat. Faham tak? Siapa yang faham sila type dengan komen saya faham. Sebab kita sambung pengajar kita pula ni. Baca pada penutup botol. Begini caranya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Tiup dalam air. Baik, bila nak minum? Baik, ingat ni nak khabar ni. Minum air ini ketika waktu syuruk sahaja. Ni saya pesan. Minum air itu pada waktu syuruk sahaja. Tu cara minum. Minum hanya pada waktu syuruk sahaja. Baik. Itu cara dia. Saya akan cerita tentang satu cerita berkenaan dengan orang yang amalkan baca Bismillah 19 kali. Ni saya akan ceritakan. Baik. Ingat, minum ketika waktu syuruk. Ya, kepada Zalmi Ottoman, minum air itu pada waktu syuruk sahaja. Ya. Ingat. Saya dapat menyening daripada tutup guru, amalannya sebegitu. Saya kongsikan kepada anda. Baik. Ada satu kisah. Ada seorang anak cikgu, yang mana anaknya tingkatan 5. Cerita betul ni. Setiap kali OTI tidak pernah dapat A. Setiap kali OTI tidak pernah dapat A. Sehingga ada lagi, dok silapnya, 3 bulan untuk periksa SPM. Dia datang bertemu dengan seorang hamba Allah. Dia minta ada ataupun tidak ikhtiar untuk bagi akal yang cerdik. Hamba Allah ni bagi amalan seperti apa yang saya kongsikan kepada anda. Dengan izin Allah, dibuat selama 3 bulan sebegitu,
istiqamah, dia study dan dia amal sebegitu, alhamdulillah, keputusan SPM hamba Allah itu dapat 5A. 5A. Ini satu benda yang ajib. Dia tidak pernah dapat A dalam OTI. Asbab keberkatan amalan bismillah 19 kali, dan dia sungguh belajar, dia sungguh ulang kaji, dapat result SPM 5A. Tu. Kepada Saiful Azdi, tak apa, anda boleh tengok kembali rancangan ini, live ini di dalam channel YouTube saya guys, Firdaus Aziz Official. Saya upload kembali pengajian ini di dalam Facebook, dalam YouTube saya. Channel YouTube saya. Sokong channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Like dan subscribe pada channel YouTube saya. Baik, kita sambung lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah. Ni tupu balik perhatian kita. Yang kedua, belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah. Tadi belajar ilmu tauhid yang fardu ain telah saya perjelaskan. Yang kedua pula, muslimin muslimat, tuan-tuan, ustaz-ustaz kita. Yang kedua, belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah. Minta tulis dulu pada ruangan komen, kemudian baru saya bagi nota. Saya tambah tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat sangat. Saya nak biar semua orang sempat tulis. Saya nak semua orang sempat ikuti, biar kita dapat nota, dapat catatan. Baik. Belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah bila tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat haruh beserta dalil tafsili. Saya ulang lagi sekali. Belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat haruh beserta dalil tafsili. Tu mudah sahaja. Tulis molek, kita niatkan. Bila kita tulis, kita niatkan, ya Allah, berikanlah kepada hamba kefahaman ilmu. Kita buat nota, kita niatkan sebegitu, insya-Allah. Penting kita kena doakan, minta dengan Allah. Setiap kali kita tulis nota, kita niatkan, ya Allah, kurniakan kepada saya kefahaman ilmu. Selamat datang kepada Jariah Zainal. Tidak mengapa anda, walaupun kesibukan, masih lagi ikuti live pengajian bersama dengan saya. Terima kasih. Yang kedua, belajar ilmu tauhid fardu kifayah ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat haruh beserta dalil tafsili. Ya, tepat kali kepada Zalmi Atman. Terima kasih. Anda berada di mana sekarang ini? Zalmi Atman, minta komen. Zalmi Atman, minta komen. Anda berada di mana sekarang ini? Ada di Dungung ataupun ada di mana? Alia Hashim, tahu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat haruh beserta dalil tafsili. Alia Hashim, silap tu, beserta dengan dalil tafsili. Betulkan nota anda. Nur Sahariza, belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah, tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil,
tahu sifat haruh beserta dalil tafsili. Ya, betul, tepat. Wan Rafidah. Okey, insya-Allah. Dan maktemang insya-Allah ada masa kita minum air sekali. Insya-Allah. Ada benda yang kita nak kongsikan dengan anda. Jariah Zainal belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah ialah mengetahui sifat wajib, mengetahui sifat mustahil dan mengetahui sifat haruh beserta dengan dalil tafsili. Ya, betul, tepat. Baik. Sedikit penjelasan apa itu dalil tafsili. Dalil ijmali telah kita huraikan. Dalil tafsili ialah dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci dan panjang huraiannya. Itu masuk dalil tafsili. Apa dalil tafsili? Dalil yang terperinci dan panjang huraiannya. Saya harap jelas. Saya harap jelas tentang huraian dalil tafsili. Kepada Kak Ayah kita belajar ilmu tauhid fardu kifayah, tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat haruh beserta dengan dalil tafsili. Ya, betul. Masuk dalil tafsili, dalil yang terperinci dan panjang huraiannya. Ya, betul. Itu satu nota yang baik, betul, tepat. Baik. Kita dah semakin di penghujung siaran, kerana kita akan berhenti pada pukul 4 suku petang pada petang ini. Tak dapat buat live secara lama kerana ada urusan sedikit yang saya kena selesaikan. Pada pukul 4.30 kita akan berhenti pukul 4 suku. Maafkan saya tak dapat panjangkan live pada petang ini kerana ada sedikit urusan. Kita akan berhenti pukul 4 suku petang, insya-Allah. Ainul Mursyidah belajar ilmu tauhid yang fardu kifayah ialah tahu sifat wajib, tahu sifat mustahil, tahu sifat haruh beserta dalil tafsili. Baik, sedikit iklan untuk anda. Siapa yang ingin dapatkan rakaman kitab Penawar Bagi Hati, anda boleh follow dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Di sana saya sudah masukkan pengajian kitab Penawar Bagi Hati baru siri yang pertama. Masih sempat buat nota. Kitab Penawar Bagi Hati Jawi Lama. Siapa yang ingin ikuti pengajian itu boleh nonton di dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Like dan tekan butang subscribe. InsyaAllah ada di sana pengajian yang saya baru uploadkan, pengajian kitab Penawar Bagi Hati Jawi Lama dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Ingat, channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Like dan subscribe. Muhammad Zamani Ibrahim, dalil tafsili ialah dalil yang terperinci dan panjang huraiannya. Ya, tepat. Jariah Zainal. Baik. Syarina Jahari, dalil tafsili, dalil yang terperinci dan panjang huraiannya. Baik, tepat sekali. Dan kepada yang mengikuti live pada petang ini, terima kasih banyak-banyak kerana setia ikuti pengajian bersama dengan saya. Walaupun seketika sahaja, walaupun sekejap sahaja, tapi anda semangat untuk ikuti pengajian kita. Kepada Adik Hashim, comel dah tu. Ada dah kitab Penawar Bagi Hati. Boleh tengok dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official.
saya baru masukkan pengajian kitab Penawar Bagi Hati baru siri yang pertama. Saya akan upload secara bersiri pengajian itu untuk anda semua, untuk anda belajar daripada channel YouTube saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pertambahan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita istiqamah di dalam belajar. Baik, saya minta maaf terlebih dahulu. Kita terpaksa berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung esok hari. Nanti saya akan bagi tahu dalam pukul 3.30 petang esok. 3.30 petang esok. Live bersama dengan saya pukul 3.30 petang, iaitu di audio kuliah. Jadi minta maaf banyak pada petang ini tak boleh teruskan pengajian kita yang lama kerana ada urusan yang saya kena siapkan. Jangan lupa sokong channel YouTube saya. Jangan lupa sokong channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Di sana saya uploadkan pengajian tauhid kita Irsyad Al-Ibad. Di sana saya uploadkan secara bersiri. Saya uploadkan pengajian Penawar Bagi Hati secara bersiri di sana. Anda boleh lihat di sana sahaja. Follow dan sokong channel YouTube saya. Sokongan anda amat saya hargai. Terima kasih banyak kerana setia bersama dengan saya. InsyaAllah kita bertemu lagi esok hari pukul 3.30 petang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'mi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.